Okey, Assalamualaikum. Okey, Mak dah lama dah tak buat video. So untuk malam ni Mak nak buat video pasal motor Mak lah. So yang kali terakhir video pasal motor Mak ni masa pergi test final test ride ke Chenor. Masa tu ride memang motor Mak dah habis pantang lah. So macam Mak cerita sebelum ni lah dalam video tu, korang boleh tengok lah. Jadi balik daripada tu motor Mak ada masalah lah. So Mak suspect masalah daripada cap power ni kan. Jadi motor Mak sekejap-sekejap okey, sekejap-sekejap tak okey kan. So sebenarnya bukan cap power ni penyebab kepada motor Mak masalah sekejap-sekejap dia apa kata PV buka, sekejap-sekejap PV off. Bukan. Jadi sebenarnya Mak dah salah fitnah lah. Mak dah fitnah cap power ni. Jadi bukan dia. Jadi ceritanya sekarang ni Mak nak tunjuk apa masalah motor Mak sebenarnya. Jadi jom tengok. Okey, ni cap power yang sebelum ni dia punya skru tercabut. So Mak suspect masa tu lah. Video yang lepas Mak suspect sebab skru ni tercabut yang membuatkan motor Mak hilang power lah, loss. Ada betul juga loss power dekat sini sebab skru ni tercabut. Tapi masalah sebenarnya bukan loss power dekat sini. Yang motor Mak sekejap boleh laju, sekejap slow, sekejap laju, sekejap slow, bukan dekat sini. So ini masalah tapi bukan permasalahan yang punca motor Mak sekejap PV buka, lepas tu sekejap PV tutup ikut suka hati dia je. So bukan dekat sini. So yang ni masalah ni pun dah settle. Yang keluar minyak tuti banyak sini settle. Lepas tu masalah minyak hitam Mak ni, Mak pun tak pasti. Maybe motor Mak ni sebenarnya kalau nak ikutkan, siapa yang tengok video sebelum ni yang masa Mak masuk gearbox TZR tu, jadi Mak pernah cerita motor Mak ni dia dekat crankcase tengah-tengah tu dia ada letak. So takut welding lama tu dia tak berapa cantik. So takut minyak hitam ni ada masuk ke dalam ruangan ruangan apa tak tahulah, yang boleh buang, yang boleh keluar ikut exhaust. Jadi dia akan macam susut kat sini. So yang ni okey lagi. Yang masa Mak ride itu hari terus tak ada. Memang tak cantik langsung lah. Mungkin kejap lagi Mak akan tambah sikit kot. Ni tak ada isu. Kalau ada duit kita mungkin tukar crankcase lah. Kalau ada duit lah. Ok, so kita tengok satu lagi. Ok, satu lagi masalah yang Mak jumpa. Mak ada komen dekat video lepas ni. Power valve punya pulley. Nampak ni ada macam retak ni kan. Tapi Zaki cakap ok je, boleh pakai je kalau nak pakai sementara dulu. Sebab kita tengok lah Mak on kunci ya. Ok, sekali lagi ok, Zaki cakap ok je, kalau macam ni ok je, boleh pakai lagi. So tak apalah, benda ni simple je. Kalau nak tukar pun just tukar je lah. So Mak pun tak apalah, biar dulu lah. Dia pun tak ada apa masalah sangat. So apa permasalahan motor Mak sebenarnya sebelum ni? Oh satu lagi, ni pelak ni tak tukar. Pelak ni ok. Itu hari Mak ada cakap konon-konon pelak mungkin ada problem ke, bukan. So sensor ni sebenarnya Mak nak tukar kepada sensor lain yang digital punya, tapi Mak salah beli. Meter digital untuk water temp tu Mak salah beli. Mak beli untuk suhu cuaca sekeliling pula dah. So memang agak rugi duit lah, RM28 juga sekali posting, 30 lebih jugalah. Tapi tak apalah, Mak pakai balik ya. Yang soket ni Mak masuk balik dekat head ni lah. So apa masalah sebenarnya motor Mak hari tu? Ni punca dia, ignition key. So ignition key ni yang asal Mak punya tu dia macam gini. Bila kita bawa lama-lama dia goyang. Dia suka-suka dia goyang, suka-suka dia goyang. So belah bawah ni yang dekat wire ni, okay, korang tahulah ya, yang belah bawah ni dia punya tapak yang ada wire dengan yang atas tu dia macam kena tak kena. So bila tengah bawa laju, tengah speeding, dia macam seolah-olah kita buka tutup kunci. Jadi PV tu ada terganggu sebab dengan ignition key ni. So
So ignition key ni mak dah labu duit, buang duit. Ignition key ni paling murah pun mak dapat dekat Shopee Motorsport lah. Mak dapat dalam RM28 yang brand OK punya lah. Bukan yang original lah. Original memang balai sikit lah, harga memang balai lah. So beli yang mampu milik dulu. Yang ni dalam RM28, brand Dolphin ke apa, yang kotak color hijau, kuning, merah. Macam color Bob Marley tu. Ok, settle. So satu lagi benda yang mak masukkan dekat motor mak ni, ni alang-alang kat bengkel ni mak tukar silencer. Silencer ni adalah silencer RSZ. Sebab sebelum ni kalau korang perasan ataupun korang pernah tengok video sebelum ni lah, motor mak ni silencer dia stone 8 je, pendek je. Jadi macam aduh, lepas tu tak garang lah. Mak teringin nak beli yang ada satu silencer tu yang dia punya tip ujung tu macam bengkok sikit, dia chrome. Tapi tak tahulah sangat rare ke macam mana ke, sangat susah nak dapat. Jadi mak tengok yang ni boleh masuk pada muffler TZM ni. Yang ni RSZ open, silencer RSZ open, bukannya racing. Kalau racing dia pendek, tak sampai dekat bawah ni. Dia pendek tak sampai. Yang ni panjang. Yang ni kita contoh kalau yang ni panjang, ni ada lebih lagi ni. Yang ni kita belah dalam, kita boleh potong dia punya bekas welding sikit. So dia punya besi ni kita boleh tolak sampai dia rapat dekat dia punya bawah ni, bertemu antara pipe ni dekat belah dalam dengan yang ni kan, bertemu. So panjang ni lah balance dia. So Zaki pun tak potong, biar dia macam ni, welding terus belah dalam. So ok jugalah, nampak garang sikit. Tapi mak tak pasti dia berapa banyak lubang dia buat kat dalam ni. Dan mak tak pasti macam mana bunyi dia. Sebab motor ni yang hantar itu hari Faiz. Faiz hantar motor ni, Faiz channel gua tu. Dia yang hantar motor ni dan dia pinjam motor waifu kumat untuk pergi ride ke Srijaya, nasi lemak hijau katanya lah. Yang tu cerita lain, nanti mak cerita. So untuk motor ni tak ada apa sangat, alhamdulillah. Mak pun dah dapat motor ni dekat seminggu. Hari ni baru mak nak cerita pasal motor ni. So apa yang terjadi hari tu adalah masalah ignition key lah. Dia bukan masalah lain lah. So mak pun dah beli sikit barang ni. Getah ni untuk letak kat cover set ni, getah bulat ni. Sebab cover set ni yang lama punya getah dia dah agak barai dah. Sini satu set komplit. Lepas tu skru untuk data box. Okey lah, tak nak pakai lah skru ni, sikit mata kan. Ni pun tak ada, so cukupkan skru data box ni. Lepas tu tak ada lah. Mak terlupa nak beli satu skru lagi. Skru kat sini, dia skru kat sini dia ada satu skru yang macam getah tu. Dia ada getah tu, dia tanam getah tu, dia cocok kat dalam lubang ni kan. Okey, dia cocok tu getah tu kat lubang ni. So ada satu skru ikat daripada atas. Lepas tu dia ada trik dekat getah tu, dia ada satu trik trik cooper untuk ikat skru tu. So motor mak tak ada ni, jadi tak apalah, tak ada hal lah tu. So untuk motor ni tak ada hal. Jadi mak nak try start motor ni. Jadi satu lagi, mak nak belanja. Ini bengkel Zaki, dia dah keluarkan stiker. Jadi siapa-siapa yang pernah ke bengkel Zaki ataupun akan ke bengkel Zaki, ataupun telah ke bengkel Zaki, kemungkinan dapat stiker ni atau tak dapat, tak pastilah. Tapi kemungkinan kalau siapa yang berminat datang ke bengkel Zaki repair, insyaAllah kalau ada stiker dia akan bagi. TBP Machine. Tapi mak tak ingat Zaki bagi tahu apa maksud singkatan kepada TBP ni. Nanti kalau kau repair motor kat sana, korang tanya dia sendiri. Okey, satu lagi mak hampir terlupa. So untuk meter RPM, so macam mak pernah cerita sebelum ni. Jadi siapa-siapa yang tak pernah tengok video sebelum ni, tak apa, mak cerita balik. Mak ada dapat komen daripada penonton video mak lah. Dia komen, dia bagi tahu dekat mak letak satu gambar dekat ruangan community YouTube tu. Mak tunjuk yang mak dah tukar meter RPM digital lah. Bukan digital, meter RPM yang moden ni, bukan yang OV ni. So yang OV mak menjawab persoalan dia lah, kenapa tak pakai meter RZ. So sebenarnya macam ni, meter original mak ni pun bukan rosak pun, tak rosak. Tapi sebab meter RPM mak ni yang original TZM nya, dia tak boleh hidup sebab gigi gear dekat dalam enjin untuk RPM ni dia dah rosak. Jadi mat pun malas nak buka balik enjin mat
untuk repair gigi gear tu. So Mat dengan Zaki bersepakat untuk beli meter ni, dan dia tak payah pakai apa kata gigi gear dekat dalam enjin. So yang ni Mat rasa Zaki cakap dia just wire tu dia lilit dekat coil ke, dia menggunakan orang kata apa, gelombang magnetik daripada motor ni. Macam mana tak tahulah. Jadi dia ada lilit dekat coil magnet. Coil magnet ke coil api, tak ingatlah. Jadi dia boleh baca arus. Jadi dari situ dia boleh baca berapa RPM ataupun power motor ni. Macam tu. Jadi Mak menjawab persoalan lah kenapa Mak tak pakai meter RZ tu. Sebab meter original TZM pun elok je. Kalau pakai meter RZ pun buat apa, sebab nak kena pakai gigi gear dekat dalam enjin. So gigi gear dalam enjin Mat tak tahu rosak ke macam mana. Jadi Mak tak nak ambil banyak sangat fikiran nak pergi repair settle. Jadi pakai je yang ni pun elok je, cantik, tak ada hal punya tengok. Okey lah kan. So yang ni masih Mak kekalkan lagi. Yang ni pun dah tukar kabel. Okey, tadi Mak tak cerita, kabel ni pun dah tukar Alhamdulillah. Cuma Mak tak dan bawa je lah, nak tengok jalan macam mana. Dah lama dah Mak ride, tak nampak meter ni hidup kan. Tak tahu berapa motor ni boleh pergi walaupun dah buat macam-macam kan. Macam tu lah. Ni macam korang nampak tak, nampak ni? Nampak ni. Ini meter RPM untuk meter RPM. Ni meter kabel RPM punya. Tak pakai dah. So dia pakai meter lain yang lilit dekat coil api. Kalau tak salah Mak lah. Jadi kalau Zaki ada tengok video ni, kalau betul Mak cakap betul lah. Kalau tak betul komen lah ya. Okey, jadi itu je lah cerita motor Mat. Untuk masalah balik daripada final test habis pantang tu, balik daripada Cenor tu, tu je lah masalah ignition key sajalah. Yang lain-lain tu keadaan. So meter Mat Alhamdulillah, meter RPM tu pun dah Mat dah tukar baru. Mungkin boleh test lepas ni, tengok RPM berapa semua, dah boleh sukat motor lepas ni insyaAllah. Jadi tak ada apa dah motor Mat ni. Mak rasa mungkin Mak nak pasang double set je lah kot. Cuma Mak tak tahu lagi motor Mak ni bunyi macam mana. Rasa macam nak start tapi takut bising. Mak ni memang jenis kalau bising malas sikit nak start motor, malam pula tu. Sekarang start motor kan anak dekat dalam rumah tu kan tengok kita, ingat kita nak pergi ke mana-mana, salah pula. Jadi tak apalah, nanti Mak belanja bunyi motor Mak ni pada video yang lain lah kot. Rasanya Mak tak cerita lagi pasal modify masuk tayar besar kat motor Mak. Jadi Mak rasa Mak cerita sekali kat sini. Jom, apa yang Mak buat dekat motor Mak untuk masuk rim Y suku. Depan standard macam motor TZM lah, 2.15. Belakang 3.50 saiz tayar, saiz rim lah. Jadi jom Mak tengok, Mak tunjuk kat korang. Macam tu, macam Mak cerita tadi lah. Okey ya. So berapa saiz dia? Okey, untuk rim yang belah spacer yang belah dalam ni Mak dapat tahu daripada Zaki, dia kata yang ni 11 mm. Okey, untuk spacer yang belah luar ni, okey, dia bergantung kepada motor masing-masing lah ataupun rim yang pakai. Okey, untuk rim yang ni Zaki kata yang ni 9 mm. Jadi total antara luas ni, spacer ni 11 dengan 9, 20. 20. Okey, ada motor orang lain kat sini dia letak 26 mm. Jadi Mak pun tak pasti yang mana satu lah. Dia bergantung kepada kita punya setup rim. Jangan kita tengok YouTube yang ni buat berapa mm kita follow betul-betul, tak, jangan. So ada juga benda yang kita kena ukur sendiri sebab motor masing-masing tak sama. Kecuali lah rim yang sama, mungkin ada sikit-sikit lah lari. Tapi kalau rim lain memang kena ukur balik lah. So macam tu lah. Jadi yang sebelah sini Zaki gunakan yang ni hub sprocket daripada FZ. Warna hitam ni hub sprocket FZ. Yang ni apa nama, sprocket FZ ni. Sprocket FZ yang ni saiz 42 tak salah ni. Okey, sprocket 428 42. Okey, dia yang ni saiz sprocket ni dia bergantung atas berapa kederat enjin tu lah, kuat mana. So untuk motor Mak 42 Mak rasa ngam lah kot sebab Mak bawa tayar besar. So kalau
untuk spek motor NJ Mat 775. Kalau motor Mat ni 75. Kalau tayar dia pakai tayar standard TZM, mungkin Mat boleh turun sampai 38 atau 37 lah. Jadi untuk cover balik berat tayar dan rim ni, rim tak berat sangat, tayar ni berat. Jadi Mat pakai 42. Okey. So yang untuk batang boost ni pakai balik yang TZM. Yang ni pun pakai balik yang TZM. Yang boost ini pakai yang RZ tak salahnya. Ke pakai yang TZM juga? Pakai yang TZM juga tak salahnya. Ke pakai yang RZ? Mak tak pasti pula yang sini. Yang sini Mak pasti. Yang sini pakai yang TZM. Sebab yang ni nak kena follow betul-betul saiz TZM punya. Kalau pakai yang lain, boost lain, dia jadi macam nanti yang ni akan ke sini sikit lah, poket nak ke dalam sikit lah. So pakai yang ni memang sama lah. Yang ni Mak tak pasti. Mungkin pakai yang standard TZM juga ataupun yang RZ belah belakang. Mak tak pasti. Tak apalah, nanti Mak letak kat description lah. Kalau tak betul yang Mak cakap ni lah. Okay. So untuk depan, okey, untuk depan yang ni Mak rasa Zaki pakai yang standard balik. Mak pakai standard balik, TZM punya, sub TZM punya. Tapi dekat dalam ni pakai yang special bearing. Zaki kata yang ni tukar special bearing punya, yang boleh masuk dekat TZM punya sub ni. TZM punya sub ni pakai yang special bearing. Special bearing kod apa Mak tak pasti. Yang belakang bearing standard TZM. Yang ni pakai special bearing. Mungkin yang Y punya kod, yang Y punya untuk masuk sub ni. Sebab yang Y punya kalau standard tak boleh masuk dengan batang sub ni, tak boleh masuk. Sebab yang ni besar. So pakai yang special bearing, dia boleh masuk lah dengan batang sub ni. So lain-lain yang kat depan. Okey, satu lagi. Yang kat depan ni sepatutnya kena bubur kata apa, spacer juga. Sepatutnya kena bubur spacer juga dekat disc brake depan ni. So disc brake depan ni sepatutnya kena bubur spacer yang Mak tak pasti berapa mm. Jadi Zaki sebenarnya dia cakap kat Mak agak mahal lah nak beli spacer depan, mungkin dalam 50-60. Jadi dia lapik wasir sahaja untuk buatkan caliper ni pergi ke sana. Maknanya dia tak payah mengganggu disc brake ni, tak payah nak kita letak spacer untuk tarik ke depan, tapi kita tolak caliper ni pergi ke sana. So anggaran kejauhan ni, kalau ikutkan yang ni dalam berapa mm, 20 mm ada kot. Nanti Mak kira. Mak bawa tape. Okey, daripada spacer ni nampak gayanya 14 mm. Kalau dekat sangat cahaya cerah sangat tak nampak. Okey, daripada mak tengok je lah ya. Lebih kurang 14 mm, tak sampai 15 pun. 14 mm atau 13 mm macam tu je luas ni. Untuk depan spacer tu lebih kurang dalam 14 atau 13 atau 14 mm lah. Jadi kemungkinan dua spacer jugalah kena pakai. 13 atau 14. Kalau beli dekat Shopee yang dah siap, kena beli untuk disc brake yang 5 lubang punya. Jadi kena beli dua keping untuk cukupkan 13 atau 14 mm tu. Jadi mungkin beli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 6 ke, ataupun kalau 14, 7, 7 ke, macam tu. So untuk pendekatan menjimatkan duit, Mak letak wasir je lah, atas bawah wasir sahaja. Yang belakang memang tak boleh tak wasir lah. Yang belakang kena cantik sikit lah, sebab dia tarik tayar kan. Jadi yang depan kena yang belakang kena cantik sikit. Yang depan tak apa, depan kan. Okey, so untuk tayar depan, yang ni rim ni 2.15, sama macam rim TZM punya saiz. Untuk depan Mak letak tayar 180. Tayar ni adalah tayar asal Motomat
rim standard TZM, tayar ni rasanya duduk kat belakang. Rim TZM duduk belakang. So untuk menjimatkan duit sekali lagi, mak tak beli tayar baru untuk tayar depan, mak ambil je tayar belakang daripada rim TZM tu, mak pasang kat depan. 180 depan dan 180 depan, dan belakang 130 70 dekat belakang. Jadi untuk kombinasi dua tayar ni memang agak cun lah bagi mat, nampak sangat cun. Daripada pandangan sini pun memang agak cun, agak kena lah dengan motor tank ni. Okey lah, kalau nak kata laju memang tak laju lah, tapi untuk spek 75 ni okey lah untuk spek 75 ni. Tu je lah mak boleh cakap. Sesedap bawa tayar besar ni lah. Gitu. Okey, jadi mak rasa tak ada apa dah yang mak nak cerita pasal motor mak. Jadi mak rasa video mak sampai sini saja. Jadi untuk kali ni mak hanya ceritakan permasalahan sebenar motor mak. Kejap-kejap PV on, kejap-kejap PV off masa balik daripada Cenoy itu hari. Adalah ignition key lah semata-mata. Jadi macam korang yang mana ada masalah motor yang macam mat, jadi mungkin korang kena tengok ignition key tu lah. Mungkin kalau biasa, kalau kita memang kita minat nak cari yang original lah. Macam kita restore motor, kita nak kekalkan original tu, barang-barang original motor tu kita nak kekalkan. Jadi bila dapat masalah macam ni, kunci original tu pun dah lama, dia punya cooper dia kat bawah dia pun mungkin dah tak berapa cun, dia kena tak kena dia kan. Jadi ceritanya tukar je lah. Jadi motor tu boleh jalan okey lah kan. Okey, jadi untuk permasalahan tu mak dapat tahu dia daripada ignition key lah. Ignition key saja. Jadi untuk cerita kali ni juga mak ada huraikan apa yang mak tukar ataupun apa yang mak buat pada motor mak untuk buat tukar tayar besar lah. Jadi daripada tayar standard 215 depan dan 250 belakang tu, mak dah upgrade kepada belakang jadi 350. Pakai tayar 130/70 dan depan 180. Nampak gabak sikit lah. Untuk kelajuan mungkin mak tak pastilah, mungkin ada pada long lah, tapi kalau untuk gaya ada kot nampak lebih kurang macam TZR, lebih kurang macam tu lah. Jadi mak rasa cukup sampai sini saja video kali ni. Mak pun dah lama tak buat video, tapi mak ada satu video lagi mak nak cerita. Mak nak buat video lah untuk korang react tentang, kalau korang tengok sekarang ni motor Y suku mat tak ada kan. Biasa ada juga motor Y suku kan. So motor Y suku mat macam mak cerita tadi, Faiz ambil, dia pinjam nak pergi ride. Jadi ceritanya mak akan cerita nantilah. Jadi untuk malam ni, untuk video kali ni sampai sini saja. Terima kasih pada yang menonton. Jadi kalau yang belum subscribe lah ya, tak sampai 1000 lagi ni. Ejah-ejah lah, ajak kawan-kawan tu yang mana ada video pasal, yang minat mak buat video pasal TZM, korang boleh korek balik video-video lama mak cari. Kalau yang mana minat video pasal Y suku pun korang korek, tengoklah cari. Dan kalau yang mana minat keka pun korang korek lah, tengok cari, ada video pasal keka. Dan akan datang mak akan buat pasal kereta mat ni insyaAllah. Tapi buat masa sekarang ni mak full dulu. Mak pun cerita sikit lah, selingan sikit. Mak pun dah buka gerai lah, jadi agak sibuk sikit. Bukan mak niaga pun, tapi bila kita menguruskan gerai tu, mak daripada segi promosi dan periklanan lah, gerai tu jalan je. Tapi kalau tak buat iklan orang tak tahu. Jadi mak agak sibuk lah. Jadi alhamdulillah selesai video untuk malam ni, untuk kali ni. Terima kasih pada yang menonton. Jumpa korang dekat video react pasal motor Y suku mat. Apa hal dengan Y suku mat? Faiz, kau memang kental Faiz. Hati kau keras macam Roy pula. Okay, Assalamualaikum. Kan korang nak tengok mak start? Mak try start.